Dunia kian berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Dunia yang megah, Menurut akhbar, henti main isu polarisasi perkauman politik berlebihan ialah polarisasi perkauman dan politik berlebihan boleh mengancam hubungan harmoni pelbagai kaum di negara kita. Sebagai contoh, tindakan segelintir pihak yang mempermainkan isu perkauman dalam media sosial dan juga beberapa ahli politik yang mempermainkan sentimen agama serta perkauman. Antara kempen yang dilaksanakan dan dapat mengukuhkan hubungan antara kaum ialah kempen Universal Hatred, Ribut Malaysia dan Global Harmony. Polarisasi kaum. Jadi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, polarisasi kaum adalah kaedah ataupun proses antara dua pihak atau lebih yang mana ia merupakan satu pencanggahan dalam sudut idea, permasalahan dan lain-lain. Secara ringkasnya, polarisasi kaum ialah percanggahan antara dua pihak dalam pelbagai pendapat dan permasalahan. Polarisasi kaum adalah perkataan berlawanan bagi perpaduan kaum. Seperti mana yang kita sedia maklum, perpaduan kaum di Malaysia amatlah diterapkan dalam kalangan masyarakat yang berbilang bangsa. Jadi, di Malaysia, kita mempunyai 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi apa punca berlakunya polarisasi kaum? Kita akan kupaskan satu demi satu apa alternatif yang boleh kita ambil untuk pembaruan di negara kita. Kita akan bincangkan dalam video-video yang seterusnya. Punca-punca polarisasi kaum. Terdapat 3 punca polarisasi kaum, iaitu dari segi sosial, kedua dari segi ekonomi dan yang ketiga dari segi politik. Punca yang pertama iaitu dari segi sosial seperti masalah komunikasi dan interaksi, perbezaan agama dan kepercayaan serta latar belakang kehidupan dan pendidikan. Punca yang kedua adalah dari segi ekonomi seperti taraf ekonomi dan status pekerjaan. Manakala punca yang ketiga dari segi politik seperti perbezaan ideologi politik dan semangat perkauman. Maksud Kesatuan Perpaduan Nasional, aspek dasar dan teras kepada kekuatan dan ketahanan negara. Apabila kita sebut perpaduan sebagai aspek dasar, ia membawa makna perpaduan menjadi salah satu dasar yang tidak boleh dipisahkan daripada kerangka dasar besar negara. Merujuk kepada penyatuan berbagai-bagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeza menjadi satu entiti fizikal. Penyatuan ini lebih merupakan penyatuan yang berbentuk zahir dan luaran. Mengatasi masalah perkauman dalam konteks individu adalah dengan mahir bertutur dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi di Malaysia. Akan tetapi, masalah di sebaliknya adalah kaum bukan Melayu masih lagi tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu dengan lancar. Hal ini kerana bahasa ibunda yang digunakan sejak kecil menyebabkan mereka sukar untuk menguasai bahasa Melayu dengan baik. Apabila bahasa yang digunakan adalah berlainan, maka perkara tersebut akan menjauhkan lagi jurang antara kaum kerana berlaku ketidaksefahaman dan prasangka antara satu sama lain. Oleh itu, setiap individu perlu mahir bertutur dalam bahasa Melayu untuk mencapai kesepaduan. Dalam konteks kerajaan, sebilangan besar parti-parti politik yang berasaskan kepada perjuangan kepentingan kumpulan etnik masing-masing perlu dibawa bersama
ke dalam satu ikatan politik yang lebih besar. Setiap permasalahan yang timbul dalam kumpulan-kumpulan etnik boleh dibawa berbincang. Politik campuran ini boleh mencari jalan penyelesaian dalam keadaan berlakunya konflik. Oleh itu, dengan penyatuan fahaman politik kerajaan dapat mewujudkan semangat satu negara dan persefahaman dalam satu politik yang sama untuk mewujud serta mengekalkan perpaduan dan dapat dibuktikan dengan penyatuan politik. Usaha mengekalkan keharmonian negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum dilihat bukan satu perkara mudah dan boleh untuk kita pandang enteng. Permulaan kepada semua ini adalah bermula dari diri kita sendiri. Penerapan dan penghayatan rukun negara yang tinggi dalam diri individu mampu untuk membina tembok perpaduan tidak kira agama dan juga bangsa. 31 Ogos 1970 rukun negara jelas kunci kepada keharmonian dan perpaduan demi kestabilan Malaysia. Matlamat utama menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat, nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan dan undang-undang serta masyarakat yang sopan dan bertata susila. Kedua, inisiatif kerajaan dalam membentuk perpaduan bersama. Hari ini, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 WKB menjadi iltisam kerajaan menjadikan Malaysia sebuah negara terus membangun secara mampan. Usaha ketiga dari aspek sosial melalui aspek pendidikan, bagaimana pemupukan perpaduan melalui pendidikan adalah penggunaan bahasa Melayu selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. Bahasa Melayu telah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dan telah dijadikan bahasa pengantar utama bagi semua peringkat prasekolah sehingga ke sekolah menengah. Di dalam penyeterazat telah digariskan dan diperakui serta diluluskan menjadi ordinan pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah khusus untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk komunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat, pelbagai dialek maupun bahasa. Bukan itu sahaja, pelbagai lagi usaha yang boleh untuk dilakukan bersama menjadikan penerapan perpaduan solusi kepada polarisasi kaum. Malaysia kena memahami ada resam kaum-kaum lain. Kita seharusnya berkawan dengan kaum lain. Kenapa masalah polarisasi kaum ni akan muncul? Sebab kita tak memahami each other. So kalau lepas kami dah berkawan dengan kaum lain, kita akan macam understand dia orang punya culture. Lepas tu ni dapat mengelakkan banyak salah faham. Pendapat saya, beri layanan sama rata kepada semua kaum, tidak mengira kaum apa yang kita bertemu. Contohnya, kaum Melayu perlu memberi layanan yang sama rata kepada kaum Cina dan kaum India dan tidak berlaku resis. Bersetuju. Ya, saya bersetuju untuk sama-sama membina masa depan agama, bangsa dan negara yang baik. Kesimpulannya, polarisasi yang berlaku ini sesuatu yang amat genting. Ia boleh diibaratkan sebagai api dalam sekam yang membakar secara perlahan perpaduan antara kaum di negara ini, yang mana menjadi teras kemajuan serta kestabilan negara. Oleh itu, semua pihak perlu bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan ini, terutamanya pemimpin dari pelbagai peringkat serta masyarakat harus senada dalam merealisasikan agenda perpaduan negara dengan memperhatikan elemen bertolak ansur dan memperteguh kefahaman antara satu sama lain supaya impian negara yang lebih gemilang dapat dibina serta dicapai suatu hari nanti. Terima kasih.